Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri. Wa yassir li amri. Wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Syukur alhamdulillah bersua kembali kita untuk minggu ini di Manis FM dalam program Talaki Safinatun Najah menggunakan pakar kitab Safinatun Najah. Hari ini hari Jumaat, setiap jam 5.15 petang di bulan Ramadan, kita akan bersama-sama menimba ilmu pengetahuan dalam soal agama. Kita juga sekarang ini bersiaran langsung di Facebook Mani FM. Dan anda semua boleh kongsikan live tersebut bersama yang lain. Semoga segala ilmu yang saya kongsikan dapat kita sama-sama amalkan. Jadi insyaAllah untuk minggu ini akan menyambung pembicaraan berkaitan dengan istinja bagi pesakit. Yang mana dalam kitab Idaman Penuntut selesailah bicara berkaitan dengan istinja dengan batu. Jadi untuk sementara saya tak baca dululah kitab Safinatun Najah sebab dia akan dalam kitab Safinatun Najah selepas bicara berkaitan dengan 8 syarat istinja dengan batu akan membicarakan pula berkaitan dengan wudu. Jadi saya tambahlah pembicaraan berkaitan dengan istinja ini dalam situasi contohnya orang sakit yang qada hajah di dalam pemper. Yang mana orang sakit yang qada hajah di dalam pemper, yang najisnya sudah merata-rata, najisnya sudah kering, maka tidak mencukupi syarat dibenarkan istinja dengan batu, maka hanyalah wajib istinja menggunakan air. Kalaulah yang sakit qada hajah dalam pemper boleh menyucikan dengan air sesempurnanya, itu alhamdulillah lah. Yang mana minggu-minggu yang terdahulu saya membicarakan sebagai contoh orang sakit yang qada hajah dalam pemper terlantar di hospital. Yang mana pesakit memanglah tak boleh kita nak bawa pergi bilik mandi untuk kita istinja dengan air. Ada jugalah, tu saya cerita keadaan yang memang terlantar lah. Tapi memang ada yang boleh keluarga contohnya bawa pergi bilik mandi sekali sehari contohnya untuk memandikan pesakit serta istinjakan pesakit. Ada yang pesakit yang tidak terlantar lah kita kata. Saya sebut minggu lepas dan minggu terdahulunya, pesakit yang terlantar, yang mana pekerja kebersihan hospital akan menukar pemper yang lama. Kemudian sebelum mereka pakaikan pemper yang baru, mereka hanya lap kawasan najis dengan menggunakan tisu basah yang ada campuran sabun, yang ada campuran obat. Walaupun ketika pekerja kebersihan istinja lap dengan tisu yang seumpama tu, kalaulah kita kata sekalipun licin, bersih, comel, tak ada tinggal apa-apa kesan najis, sekalipun mengikut pandangan mazhab Syafi'i belum lagi dihukumkan suci. Sebab dalam mazhab Syafi'i kita maklum untuk istinja ni mestilah menggunakan air mutlak.
menggunakan air mutlak. Sabun bukan air mutlak. Bercampur dengan obat pula, maka air tu bukan air mutlak. Tetapi itu pandangan mazhab Syafi'i. Pandangan mazhab Hanafi sudah menjadi suci. Jadi kalau dalam darurah seumpama tu, tersepit seumpama tu, bolehlah pesakit tadi taklid mazhab Hanafi, turut mazhab Hanafi, solat tersebut tidak wajib diqadakkan kemudian. Tetapi kalaulah seeloknya lah, tu terpulang pada pesakit, seeloknya pakai mazhab Syafi'i, kemudian solat tu kemudian diqadakkan, itu yang lebih baik lah. Cuma yang saya nak nyatakan di sini, yang saya tekan dah minggu-minggu yang terdahulu adalah berkaitan dengan kewajipan sembahyang. Kewajipan sembahyang kekal. Ini saya sudah berulang kali minggu lepas, minggu dahulu. Kewajipan sembahyang kekal. Walaupun sampai peringkat tak ada orang pun yang tukar pempeh pesakit tersebut. Tak ada orang yang tukar pempeh pesakit tersebut sekalipun, tetap kekal kewajipan sembahyang. Tidak ada seorang pun yang tolong tukarkan pempeh pesakit tersebut, tetap kekal kewajipan sembahyang kepada pesakit. Ni contohlah contoh. Waktu subuh pendek sahaja. Pada waktu subuh tu tidak ada pun orang yang menolong di katil hospital tu. Waktu subuh nak habis dah. Maka pesakit tetap wajib solat. Pesakit tetap wajib solat walaupun tidak ada orang tolong tukar pempeh contohnya, tak ada orang tolong wudukkan contohnya, tetap wajib atas pesakit solat fardu subuh. Sebab minggu lepas saya sudah tekankan, kita belajar bab sembahyang ni ada syarat wajib, ada syarat sah. Selagi syarat wajib lengkap, kekal kewajipan sembahyang, sekalipun beberapa syarat sah tidak mampu disempurnakan. Selagi syarat wajib cukup, walaupun beberapa syarat sah tidak mampu disempurnakan sekalipun, kekal kewajipan solat. Bila kau gugur kewajipan solat? Apabila syarat wajibnya tidak cukup, maka barulah gugur kewajipan solat. Syarat wajib solat, Islam, baligh, berakal, suci haid, suci nipah. Yang tak wajib solat, sedang berdengar perhati molek. Yang tak wajib solat, orang kafir, kanak-kanak yang belum baligh, orang gila, orang mabuk, orang koma, orang haid, orang sedang nipah. 7 golongan ni sahaja yang gugur kewajipan solat. Adapun orang yang najis ada di badan dia, umpama najis dalam pempeh, tidak ada syarat wajib suci dan najis. Syarat suci dan najis adalah syarat sah yang wajib disempurnakan jikalau mampu. Tidak mampu, maka nak buat macam mana? Tidak ada orang tolong nak sempurnakan suci dan najis. Maka bila syarat sah tak mampu disempurnakan, tidak menggugurkan kewajipan sembahyang selagi syarat wajib sembahyang cukup. Contoh tadinya bukan kata syarat sah suci dan najis. Bukan syarat sah suci daripada hadas kecil. Wuduk pun tidak ada orang yang nak tolong sekalipun. Kekal kewajipan solat, umpama solat subuh contoh tadi. Di katil hospital pun dalam keadaan tidak menghadap kiblah. Kita nak buat menghadap kiblah, kita tak mampu sebab terlantar. Sekalipun tidak menghadap kiblah, kekal kewajipan solat. Sebab syarat wajib masih lagi cukup.
Tapi oleh kerana solat yang ditunaikan tadi itu syarat sah tidak cukup, dalam keadaan tidak suci dan najis, dalam keadaan tidak suci daripada hadas kecil dengan tidak ada wuduk, maka solat subuh contoh tadinya wajib diqadakkan kemudian. Kenapa solat subuh tersebut wajib diqadakkan? Kerana ketika solat subuh dilakukan, syarat sah tidak lengkap. Kenapa masa lagi solat dalam keadaan syarat sah tidak lengkap? Kerana syarat wajib masih lagi lengkap. Bila syarat wajib masih lagi lengkap, kekal kewajipan solat. Tapi kenapa kena qada? Kerana syarat sah tidak mampu disempurnakan. Syarat sah tidak mampu disempurnakan, kenapa masih lagi solat? Sebab syarat wajib masih lagi cukup, kekal kewajipan solat. Kita ulang sampai pukul 6 petang. Itu je lah. Selagi syarat wajib cukup, kekal kewajipan solat. Dia pun solat tertunai kewajipan, tak berdosa. Tetapi syarat sah tak mampu disempurnakan, kemudian hari wajib diqadakkan. Kenapa diqadakkan? Kerana masa solat yang wajib hukumnya tadi, syarat sah tidak mampu disempurnakan. Tapi kenapa solat? Sebab masih lagi wajib solat. Walaupun dalam keadaan syarat sah tak mampu disempurnakan, dalam keadaan bukan sengaja. Ni kena faham molek. Beza antara syarat wajib satu, syarat sah satu. Syarat wajib lain, syarat sah lain. Syarat wajib lain, syarat sah lain. Kena kemah molek situ. Kena kemah molek situ. Jadi saya contoh tadinya waktu subuh. Jadi pesakit ni nak semayang. Yang menjadi kewajipan kepada pesakit adalah minta tolong. Ni mungkin sidang pendengar panjang sikitlah bicara berkaitan dengan solat pesakit umpama di hospital ni. Panjang sedikit. Kita tak kira lah kita bicara satu-satu. Habis bicara barulah kita balik semula kepada kitab Safinatun Najah, sambung pembicaraan berkaitan dengan wuduk. Jadi yang menjadi kewajipan kepada pesakit adalah minta tolong. Minta tolong dengan siapa? Minta tolong dah dengan siapa-siapa yang ada di situ. Minta tolong dengan pekerja hospital ke, panggil, nak apa? Saya nak solat. Tolong saya sucikan najis dan sucikan daripada hadas kecil dengan wudukkan saya. Begitu je lah. Dan memang menjadi kewajipan kepada orang yang diminta tadi, dia kena tolong lah. Dia kena tolong. Kalau tidak ada orang yang nak tolong, itu dia dengan Allah Subhanahu Wa Taala lah. Dia kata minta maaf, saya ni sibuk. Ataupun itu bukan pekerjaan saya. Mungkinlah bukan pekerjaan dia. Hak kira kepada kerja tetap dia. Tetapi pekerjaan dia sebagai kerja orang Islam. Tapi kerja di tempat tu mungkin bukan tugas dia. Tapi selain daripada tugasnya di tempat kerja, dia ada tugas sebagai seorang hamba Allah. Tapi kerja dia dah sibuk dah ni. Sibuk tak sibuk pun, tugas kita sebagai hamba Allah, ada hamba Allah ni nak solat, tidak ada orang yang tolong dia, kitalah yang wajib tolong. Tapi kalau kita tidak tolong, kita dengan Allah Ta'ala lah. Balik kepada pesakit, kalaulah minta tolong, masih lagi tidak ada orang nak tolong, maka pesakit tadi yang cukup syarat wajib, kekal kewajipan solat pesakit. Dipanggil solat ra'i waktu. Itu panggilan orang kita lah. Dia solat ra'i waktu. Dia begini. Masuk waktu solat, dia ada waktu bermula, dia ada waktu berakhir. Bila masuk waktu solat,
syarat wajib cukup, orang Islam yang baligh, yang berakal, yang suci haid dan nifas ketika masuk waktu sembahyang, maka dia wajib tunaikan solat dalam waktu tersebut. Walaupun dalam keadaan tidak ada orang yang nak menolong untuk menyempurnakan syarat sah solat sekalipun. Wajib tunaikan solat dalam waktu. Walaupun syarat sah tak mampu disempurnakan. Ni orang panggil solat ra'i waktu ni. Bukan solat ra'i waktu. Solat yang wajib ditunaikan dalam waktu. Walaupun dalam keadaan syarat sah tak mampu disempurnakan. Solat wajib ditunaikan dalam waktu. Walaupun dalam waktu tersebut syarat sah tidak mampu disempurnakan. Kalau kata nak panggil solat ra'i waktu pun panggil lah. Tapi solat tu solat yang wajib ditunaikan dalam waktu. Sebab masuk waktu syarat sah masih lagi cukup. Mana walaupun berserta dengan najis, walaupun tidak ada air semayang berhadas kecil, tetap kekal kewajipan sembahyang. Di hospital, ini setakat yang saya maklum lah. Tu kalau tersilap, wallahu alam lah. Memang ada, memang pihak hospital membenarkan keluarga pesakit tugaskan seseorang untuk menyempurnakan solat pesakit. Ini kena ambil perhatian molek lah. Mana ada orang yang memang dia bekerja, ambil upah, menyempurnakan syarat solat bagi pesakit. Upahnya berapa saya pun tak ingat dah. Nak sebutkan takut tersilap. Tapi upah yang sepadang lah. Upah yang munasabah. Upah yang sepadang, upah yang munasabah. Bukan upah yang mahal. Mana sepadang lah dengan kerjaan orang yang ambil upah tu. Pesakit tadi akan jamak takhir zuhur dengan asar. Jadi waktu petang yang ambil upah tadi akan bawa pesakit ke dalam bilik mandi. Hak ni yang boleh dibawa lah ni. Hak tidak boleh dibawa terlantar atas kati. Hak tu atas pergi hospital lah. Contohnya menggunakan tisu yang bercampur dengan sabun, yang bercampur dengan obat yang saya sudah bicara sebelum ni. Hak ni pesakit yang memang boleh pergi bilik mandi. Jadi yang ambil upah ni dia akan mandikan pesakit sebersih-bersihnya, istinja pesakit sebersih-bersihnya, wudukkan pesakit. Kemudian solat zuhur dan asar jamak takhir. Lewatkan sedikit lah. Lewatlah dekat-dekat nak maghrib dah. Sekejap masuklah waktu maghrib. Wuduk masih lagi ada, belum lagi qada hajah, pampers masih lagi bersih. Maka pesakit tadi jamak takdim maghrib dengan isyak pula. Jamak takdim maghrib dengan isyak. Ni bicara bab solat jamak lah pula ni. Dia pandangan Imam Nawawi dalam mazhab Syafi'i kita, walaupun itu pandangan dhaif dalam mazhab Syafi'i, sama dengan pandangan dalam mazhab Hambali, orang yang sakit dibenarkan jamak, sama ada jamak takdim ataupun jamak takhir. Sidang pendengar dengar molek ni, dibenarkan jamak qasar tidak ada. Jamak qasar lah. Jamak himpun. Qasar 4 rakaat dipendekkan jadi 2 rakaat. Jamak lain, qasar lain. Jamak himpun zuhur dengan asar, jamak himpun maghrib dengan isyak. Qasar pendek 4 rakaat, zuhur, asar, isyak dipendekkan jadi 2. Itu qasar. Sekarang ni orang sakit tadi hanya dibenarkan jamak. Tidak boleh qasar. Jangan salah faham.
Jadi pesakit tadi dijamuk takhir. Zuhur sembahyang waktu asar, pukul 6, pukul 7, rapat dengan maghrib. Masuk waktu maghrib, jamuk takdim pula pesakit tadi maghrib dengan isyak. Yang ambil upah tu selesai tugas dia, tolongkan pesakit solat zuhur, solat asar, solat maghrib, solat isyak. Dan petugas tu dia akan mari pula pada waktu subuh untuk menyelesaikan tugasnya, sempurnakan pesakit untuk solat subuh pula. Jadi dia punya upah tu ada lengkap 5 waktu solat. Dengan upah yang saya dengar terdahulunya, upah yang cukup sepadan. Upah yang logik lah, upah yang menasabah. Ataupun keluarga pesakit buat sendirilah. Ini pesakit yang boleh dibawa ke bilik air lah. Pesakit, keluarga pesakit buat sendiri. Pukul 5 sampai pukul 7 ke begitu, waktu melawat. Jadi pukul 6.30 ni contoh ni. Pukul 6.30 bawa pergi bilik mandi. Mandi, sabung. Istinja, comel. Pakai pampers semula, ambil air semayang. Maka jamuk takhir, zuhur dan asar. Tunggu sekejap orang pun azan maghrib. Segera jamuk takdim pula maghrib dengan isyak. Selesai. Kalau boleh buat seumpama tu, besar pahala tu. Kalau keluarga menyempurnakan tugas seumpama ni, besar pahala. Lepas tu subuh macam mana pula tu? Subuh kena usahakanlah keluarga pesakit kena datang ke hospital. Nak masuk tak boleh masuk pagi tu. InsyaAllah. Kalau beritahu kepada yang jaga tu, kamu nak ke mana ni? Saya nak tolong solatkan ibu bapa saya solat subuh. InsyaAllah tak ada orang akan halang. Tak ada orang akan halang. InsyaAllah dia akan benarkan, bukan dia akan hormati. Sebab nak solat. Faham tak ni? Jadi datanglah. Ni sempurnakan syarat untuk solat pesakit tadi, solat subuh. Kalau memang tidak ada pesakit ni, orang tidak mampu nak upah siapa-siapa, pesakit ni tidak ada keluarga yang menolong, minta tolong dengan pekerja hospital tak mahu tolong, pesakit yang terlantar tadi, ingat baik, kekal kewajipan solat, sembahyang, angkat takbir, niat sembahyang macam biasa, sudah menunaikan kewajipan. Kalau mati dalam keadaan menunaikan kewajipan, tidak meninggalkan tiang agama, tidak meruntuhkan agama dengan meninggalkan solat. Tadi kata kena qada kemudian kalaulah berkesempatan. Kalau tidak berkesempatan, tak ada lah qada tu. Dan macam mana? Tak ada apa dah, dia sudah menunaikan kewajipan. Ingat baik, dalam keadaan najis macam mana sekalipun, kekal kewajipan salat. Kemudian kalaulah terlantar pekerja hospital, dia menggunakan tisu basah campur dengan sabun dan obat, pakailah mazhab Hanafi. Pakai mazhab Hanafi suci. Tetapi kalau pesakit tadi yang tidak ada orang yang nak tolong, bersihkan daripada pamper, tak ada orang nak tolong, pesakit standby lah air ni, contohnya air dalam spray, contohnya bubuh tepi katil. Bangun waktu subuh, keluarga pula tak ada, orang tolong pula tak ada, nak pergi tandas memang tak boleh, pesakit ni tidak dibenarkan. Bahkan memang pesakit ni terlantar, contohnya boleh bangun duduk sikit-sikit, pelan-pelan mungkin boleh lah. Sediakan air untuk berwuduk, spray di muka, niat ambil semayang, spray di tangan sampai ke siku, sapu kepala dan basuh kaki. Walaupun dalam pamper tu banyak tahi sekalipun, semayang serta najis,
Mazhab Maliki sah semayang walaupun berserta dengan najis. Mazhab Maliki suci daripada najis, hukumnya sunat jua atas pandangan yang masyhur dalam mazhab Maliki. Jadi maknanya kalau pesakit ni taklid mazhab Maliki, solat serta najis dalam pempeh tapi ada wuduk, solat tersebut tidak wajib diqadakkan kemudian. Hak pakai tisu basah bercampur dengan sabun obat tu boleh pakai mazhab Hanafi, suci dengan seumpama tu. Tapi kalau tidak ada orang yang menyucikan najis dalam pempeh, semayang serta najis tapi syaratnya semayang ada wuduk. Kalau semayang pun tak ada wuduk, tu kena qada kembalilah. Ini kalau semayang ada wuduk. Semayang, dia kalau tak ada wuduk pun ada pandangan tak wajib qada. Tu tak apalah tu. Boleh qada lah kemudian. Kalau berserta dengan najis, mazhab Maliki, suci daripada najis ketika solat, hukumnya sunat jua. Ini saya pernah bicara dah. Ketika bicara istinja terdahulu, saya ada bicara dah. Suci daripada najis bukan syarat sah solat. Yang saya sebut dah dahulu. Suci daripada najis zahir, khilaf ulama'. Suci daripada kotoran hati, ijma' ulama'. Suci daripada najis zahir, khilaf ulama'. Mazhab Syafi'i kita wajiblah nak semayang, kena sucikan daripada najis. Adapun mazhab Maliki, suci dan najis ketika nak solat, hukumnya sunat jua. Khilaf ulama'. Adapun suci hati daripada riya, ujub, takabur, hasad, itu adalah ijma' ulama'. Riya, ujub, takabur, hasad haram dosa besar ijma' ulama' yang mewajibkan neraka jikalau tidak diampuni. Ingat baik, tambahan pula, kita sekarang berada di bulan suci. Bulan Ramadan diturunkan kitab suci Al-Quran. Kalau yang berpuasa, yang bersolat, yang melakukan amal ibadah sunat, serta hati riya, ujub, takabur, hasad, tu balik awal tu. Tuhan tak akan terima. Suci daripada sifat-sifat kecelaan, tu wajib ijma' ulama'. Kuat pergi masjid, terawih ramah. Tapi macam mana pembicaraan berkaitan dengan ilmu tasawuf, suci hati daripada sifat-sifat kecelaan. Dengan angkuhnya, dengan sombongnya, sifat azazil, sifat iblis. Nampak rokok sujud bulan Ramadan, rajin semai sunat, pandai berlakon. Azazil pun akak tabik. Azazil punya sombong, Azazil ni suruh sujud, tunduk, hormat sekali kepada Nabi Adam. Engkar. Terang-terang engkar, tolak. Tapi orang yang hati bersifat Azazil, punya lakonan, tiap-tiap rakaat sujud 2 kali. Itu kata Azazil akan angkat tabik kepada pengikutnya yang bersifat hati dengan sifat hati Azazil, sombong, angkuh, takabur, tapi punya lakonan sujud 2 kali pada tiap-tiap rakaat. Ni sedang pendengar dengan molek ni, kita muhasabah hati kita masing-masing. Bersih daripada najis zahir, khilaf ulama'. Bersih daripada kotoran hati, ijma' ulama'. Jadi kita balik semula, kalau pesakit yang memang tidak ada yang menolong, maka dia pun boleh ambil wuduk, kemudian dia solat serta najis dalam pempeh. Taklid mazhab Maliki. Solat tersebut tidak wajib diqadakkan kembali. Kemudian hak minggu lepas, saya nak cerita kalau hak di rumah lah pulaknya. Di rumah ni mudah sedikit. Di rumah mudah sedikit pun tak boleh nak kata juga. Tambahan pula, orang yang diuji dengan keuzuran ni, terlantar qada hajah dalam pempeh ni, kadang-kadang lama, tahun kadang-kadang. Makan tahun kita cakap. Makan masa yang lama. Terlantar. Maknanya pakai pempeh, qada hajat dalam pempeh.
Maka menjadi tanggungjawablah kepada anak-anak menyempurnakan keperluan ibu bapa. Keperluan makan tu itu satu kewajipan. Kewajipan ibadah tu. Itu anak-anak kena faham molek tu, bab hukum hakam. Jadi tapatan nak semayang, buat macam saya sebut hospital tadilah. Contohlah, ni contoh situasi yang tidak sama. Sebab anak-anak ni keluarga sendiri pun ada kesibukan yang tidak sama. Hak ni hak saya biasa tengok lah. Dan hak saya yang pernah saya tunaikan tanggungjawab kepada arwah ibu bapa. Yang terlantar qada hajat dalam pemper ni, kebiasaannya kita akan bawa ke bilik mandi 2 kali. Yang pertama pada waktu subuh. Mandi siap. Tu pun kalau boleh mandilah. Kalau tak boleh mandi pagi-pagi ni sejuk, basuh belah bawah je lah untuk istinja. Belah bawah je lah. Nak mandi pun subuh-subuh ni sejuk. Kalau boleh panaskan air tak apalah. Kemudian biasanya sebelah petang lah pula. Atau mandi betul tu. Kalau belah pagi ni mandi tak betul, mandi separuh. Mandi tak betul lah. Kalau nak mandi sebagaimana macam biasa tu sejuk. Hak mandi betulnya petang. Petang ni mandi betul-betul bersih. Semayang, jamak takhir zuhur dengan asar. Tunggu sekejap, masuk waktu maghrib. Semayang, jamak takdim, maghrib dengan isyak. Gitulah kalau duduk rumah. Atur seumpama itulah. InsyaAllah lah. Tapi terkadang belah pagi tak apalah, masih lagi ada orang lelaki yang boleh buat. Sebelah petang pula orang lelaki ni tak balik lagi ke rumah, macam nak buat ni. Sekarang ni jamak takhir zuhur tak semayang dah. Jamak takhir waktu asar. Tapi waktu asar ni pukul 6 tak sampai rumah lagi ni. Berat ni lewat dah ni. Gini ialah. Tukar pamper hok ada. Hok bersekali dengan najis hok banyak-banyak tu. Masuklah pamper baru. Tetapi di tempat najis tu tak basuh sebab tak larat. Tak mampu nak angkat pergi bilik air. Sebab pesakit ni kadang-kadang dia makannya gagah. Bila makannya gagah, maka tubuhnya sihat. Bila tubuhnya sihat, tak larat nak angkat. Ada ni. Kalau tubuh sihat. Kalau tubuh pula tak sihat, sebab makan tak selera, boleh angkat ringan. Tak boleh juga. Sebab sakit pula pesakit kalau kita angkat tak kena gaya. Tak kena cara. Sebab pesakit tak ada daging. Tinggal kulit, tinggal tulang. Sakit tulang pesakit. Itu macam mana nak buat ni? Orang lelaki tak ada. Kalau boleh tukar pampers, tukarlah kalau boleh. Kalau tak boleh kok, wudukkan pesakit. Comel-comel wudukkan pesakit. Najis dan pampers tu pakai mazhab Maliki. Gitu je lah. Ni saya sudah bicara dahulu. Masa bicara sebulan lepas saya dah bicara dah bagi orang istinja ni. Dengan air saya sudah bicara. Ni seperti mengulangilah ni. Seperti mengulangi. Jadi maknanya kalau di rumah tu tak ada orang tolong nak buat. Kalau tak ada orang nak tolong nak buat, tak apalah. Wudukkan pesakit tu. Ibu bapa kita lah tu. Wudukkan pesakit. Dalam keadaan solat najis dari pamper, turuk taklid mazhab Maliki. Dia gitu. Solat tu tidak wajib diulangi kembali. Sesat situ. Pandai ni. Dan dahulu sebulan lepas saya sudah bicara. Kita istinja pesakit atas tandas tinggi. Sebulan lepas saya ada bicara berkaitan istinja dengan air, tapi duduk atas tandas tinggi. Bukan mencangkung atas lantai. Mencangkung atas lantai dia akan terbuka semua. Mudah kita nak istinja. Tapi kalau pesakit, pastilah kita akan letak atas tandas tinggi. Mandi atas tandas tinggi. Istinja pun atas tandas tinggi. Jadi halakah dubur, bulatan dubur tu tidak akan terbuka sebab dia duduk atas tandas tinggi. Selesai kita istinja.
Sebab bukan tuang dia istinja. Anak-anak menantu yang istinja. Takkan sama dengan tuang diri yang istinja. Angkat sampailah ke katil. Nak bubuh pamper baru, tengok-tengok lekat kuning lagi di pamper baru tu. Maknanya anak menantu tadi istinja tak sempurna. Sebab apa? Sebab tertutup tempat najis kerana qada hajah atas tandas yang tinggi. Macam mana pula tu? Ada kuning di pamper. Takkan kita nak angkat masuk bilik air pula. Yang nak mengangkat pun sakit pinggang dah. Yang diangkat pun sakit juga dianya. Pergi mari. Lepas tu ada lagi kuning tahi atas pamper tu. Tak apalah. Pakai mazhab Maliki. Teruskan solat. Dia gitu. Sebab apa? Sebab darurah, tersepit, kesukaran, kepayahan. Sebab dalam keadaan sakit. Ni jadi tu kata yang anak-anak yang khidmat ni dia kena ada ilmu yang lebih sedikit lah. Ada ilmu yang lebih sedikit supaya sama-sama tidak kesukaran lah. Kalau pergi bilik air, lepas tu balik pergi bilik air pula, kesukaran kepada anak menantu yang menolong dan mungkin kesakitan kepada orang tua yang kita angkat pergi mari. Jadi ilmu kena lebih sedikit. Jadi pembicaraan Talaki Safinatun Najah ni insya-Allah saya akan bicara berkaitan dengan keadaan keuzuran ke macam mana. Jadi kita kena sentiasa belajar. InsyaAllah Talaki Safinatun Najah bulan Ramadan ni terus. InsyaAllah terus. Jadi boleh belajar sentiasa. Jadi jangan buat alasan. Jangan buat alasan tak mau belajar. Berlagak macam panda. Ni orang sombong. Jahil murakab. Kalau kita cakap kapung kok, bodoh sombong. Bodoh sombong. Bodoh tapi tak sombong. Dia mudah belajar. Pandai ni. Tapi kalau bodoh sombong pula, berlagak panda pula, hak jenis jahil murakab ni kok. Terhalanglah daripada ilmu. Nabi SAW bersabda, yulhamu su'ada wa yuhramul ashqiya. Akan diilhamkan, dikurniakan, akan dibuka jalan ilmu kepada mereka yang Allah takdirkan pada azal, orang yang bahagia ahli syurga. Dan akan diteguhkan ilmu, dihalangkan ilmu daripada mereka yang Allah takdirkan pada azal, orang yang celaka ahli neraka. Orang yang takdirkan pada azal ahli syurga, orang yang bahagia ahli syurga, iaitu orang yang beriman dan beramal soleh. Itu syarat syurga. Orang syurga lah orang yang berbahagia. Jadi Allah Ta'ala akan buka jalan ilmu pada orang yang Tuhan takdirkan pada azal, orang yang bahagia ahli syurga. Syarat syurganya beriman dan beramal soleh. Nak beriman fardu'ain tauhid kena lengkap. Nak beramal soleh fardu'ain pekotasah kena lengkap. Orang yang Tuhan takdirkan pada azal, orang yang bahagia ahli syurga, Allah Ta'ala akan buka jalan ilmu. Sebaliknya, orang yang Allah takdirkan pada azal, orang celaka, ahli neraka, Allah Ta'ala akan teguh dia daripada ilmu. Ini kita boleh tengoklah bahagian masing-masing. Bahagia ataupun celaka. Jadi mudah-mudahan kita termasuk di kalangan orang yang Tuhan buka hati nak belajar. Sentiasa nak menambahkan ilmu, nak mengulangi ilmu, nak memantapkan ilmu, fardu ain tauhid, fiqh dan tasawuf. Jadi yang kita bicara petang ni, selok Talaki Safinatun Najah ni, daripada dahulu kita bicara bab Islam, bicara bab iman, bicara bab qada dan qadar. Ini semua bicara fardu ain belaka. Ini bicara bab istinja, nanti bicara bab wuduk, bicara bab tayamum, bicara bab mandi wajib. Semuanya ada pembicaraan ilmu yang wajib fardu ain kepada kita. Ambil peluang molek. Jadi kepada pesakit sama, kepada anak menantu yang menolong pesakit, kena tambahkan ilmu. Bolehlah pakai pandangan mazhab yang lain yang lebih meringankan. Untuk meringankan kepada anak menantu, yang mana anak menantu ni sendiri, mereka ada keluarga mereka sendiri, mereka sibuk dengan urusan kehidupan mereka sendiri.
Jadi mereka nak menolong pesakit ni kok, kena carilah pandangan-pandangan yang lebih mudah sedikit, lebih ringan sedikit. Jadi makna kalaulah dalam keadaan tertentu kena pakai mazhab lain, mazhab Hanafi ke, Maliki ke, janji kita berilmu, kita mengetahui. Jadi contohnya kalau kata pesakit ni kita tak istinjakkan pesakit, tak sempurna lah sebab duduk atas tandas tinggi. Apalah, buat sekadar yang mampu. Buat sekadar yang mampu, yang tidak membebankan anak menantu yang menolong ni bertahun-tahun ni. Yang dalam keadaan kadang-kadang anak ramai sekalipun, bukan semua anak yang sanggup nak berkhidmat. Jadi ada anak yang bertuah, yang sanggup berkhidmat, pahala yang besar. Ringankan sikit beban anak yang sanggup berkhidmat tu. Dengan pakailah pandangan-pandangan yang lain. Pada masa istinja tu, usahakan sebaik-baik. Kalau masih lagi ada tinggal najis ketika nak pakai pampers, contoh nak solat, tak apalah, pakai pandangan mazhab Maliki. Ini kita bicara berkaitan dengan istinja bagi pesakit. Jadi insya-Allah lah di slot akan datang saya akan membicarakan pula berkaitan dengan adab ketika qada hajah. Adab ketika qada hajah dan juga ketika istinja. Adab-adab. Yang mana kebanyakan adab-adab ni adab-adab yang disunatkan. Habis bicara adab-adab ketika qada hajah dan juga ketika istinja, barulah insya-Allah masuk balik kepada kitab Safinatun Najah, membicarakan berkaitan dengan persoalan wudu. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ftah alaina futuhal arifin. Allahumma allimna ilma akdamin wa fahimna famassabikin warzuqna ruqat talibin. Allahumma zidna ilman wa alhiqna bis salihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.